Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita teruskan lagi perbincangan berkenaan kertas soalan SPM 2019. Okey, kali ni cikgu akan cover untuk kertas 2 yang melibatkan tajuk indeks dan logaritma. Okey, sebelum kita mula, macam biasa kita tengok dari segi kekerapan soalan ini keluar ketika SPM. Okey, untuk tajuk indeks dan logaritma, dia sangat-sangat famous pada kertas 1. Okey, sangat-sangat famous di kertas 1. Setiap tahun daripada 2015, dia akan keluar sebanyak 2 soalan pada kertas 1. Dan tak pernah lagi dia keluar pada kertas 2 kecuali tahun lepas. Okey, tahun lepas tiba-tiba dia buat hat-trick. Dia keluar kertas 1 2 soalan, dia keluar pula dekat kertas 2 bahagian A 1 soalan. Tapi memandangkan indeks dan logaritma ni adalah soalan yang simple aja sebenarnya, so memang wajarlah dia berada di bahagian A. Dan surprisingly dia punya markah adalah sebanyak 6 markah untuk di bahagian A ni. So itulah, soalan dia senang aja sebenarnya. Okey, so kita akan tengok soalan yang melibatkan indeks dan logaritma untuk paper last year kertas 2. Inilah dia soalannya. Okey, dia adalah soalan yang kedua. Soalan yang kedua pada bahagian A untuk kertas 2. So dia suruh awak ungkapkan dan dia bagi indeks. Okey, dia bagi indeks dengan asas 2 kuasa N tambah 2 tolak 2 kuasa N tambah 1 tambah 2 kuasa N tolak 1. So dalam bentuk indeks ini awak dapati asasnya adalah sama. Okey, cuma di setiap asas ni ada tolak dan tambah, which is kita tahu kita tak boleh nak selesaikan, melainkan kita kembangkan dia punya indeks. Okey, and then dalam bentuk dia suruh awak ungkapkan indeks ini dalam bentuk P kurungan 2N tolak 1. Okey, dengan keadaan P ialah pemalar. So bila dia kata P ni pemalar, maksudnya nilai P adalah dalam bentuk angka. Okey, nilai P adalah dalam bentuk angka. So kalau kita tengok pada rumus, okey, jika kita perhatikan di rumus, awak boleh aplikasikan rumus. Okey, nombor 2 dan nombor 3 nampak ke? Kita tak nampak pula kan? Kat sini nampak sikit. Okey, awak boleh aplikasikan rumus nombor 2 dan nombor 3 untuk selesaikan ataupun untuk kembangkan kita punya indeks asas 2 tadi. Kita tengok rumus nombor 2 ni, dia kata apabila ada indeks dengan asas yang sama, okey, so indeksnya akan jadi tambah. Rumus yang ketiga dia kata apabila awak ada indeks dengan asas yang sama dibahagikan, okey, so apa yang berlaku pada indeks, indeksnya akan tolak. Okey, so ini kita akan pakai rumus ni. Jadi cikgu catat sedikit di bahagian atas untuk rujukan. Okey, rumus yang pertama adalah indeks AM darab AN. Kita boleh tulis dia sebagai AM tambah N. Okey, kemudian kita ada indeks AM bahagi AN sama dengan AM tolak N. Kita dah terbiasa kan tak sebut kuasa. Macam serabut pula sikit-sikit nak sebut kuasa. Tapi kalau ikutkan dari segi bila kita nak bercerita tentang indeks, kita kenalah sebut dia punya kuasa kan, sebab kuasa dia itulah dia punya indeks, betul tak? Tapi as long kita faham, sebab kita nak buat latihan je. Okey, kita bukannya nak present dekat orang. So kita buat cara yang kita faham, kan. Okey, so kita akan selesaikan yang pertama, kemudian baru kita pergi ke seterusnya. Kita akan selesaikan, cikgu dah highlightkan ni dulu. Kita nak cuba ubah kita punya indeks ini ke dalam bentuk P dalam kurungan 2N tolak 1. So apa yang kita boleh buat? Step pertama adalah salin soalan. Bukan salin semua, salin indeksnya sahaja. So kita ada 2N tambah 2 tolak 2N tambah 1 tambah 2N tolak 1. Okey, dan kita boleh kembangkan semula.
kita tengok N tambah 2 ni dia sama macam AM tambah N. Jadi kita boleh kembangkan dia dalam bentuk AM darab AN. Okey. So oleh sebab dia ada tolak dan tambah di tengah-tengah, jadi cikgu akan ubah darab itu jadi kurungan. Kita faham kurungan tu boleh mewakili darab. So yang ini cikgu akan kembangkan dia menjadi 2N kurung 2 kuasa 2. Okey, boleh faham Dia sama macam AM darab AN, cuma cikgu gantikan dengan kurungan sebab kita ada tolak dengan tambah kat tengah ni. Okey, so tolak ni pula pun sama tambah. Jadi kita akan buat 2N kurung 2 kuasa 1. Okey, and then tambah. Okey, ni pula N tolak 1. Bila tolak, jadi kita boleh apply AM tolak N adalah sama dengan AM bahagi AN. Jadi kat sini kita boleh ubah dia jadi tambah 2 kuasa N per 2 kuasa 1. Jangan pula awak buat 2 kuasa negatif 1. Negatif di sini cuma menunjukkan yang indeks ini kita boleh kembangkan dalam bentuk bahagi. Bukanlah 1 ni jadi negatif. Okey? Jangan begitu pula. Kan salah nanti. Okey. So, kalau awak perhatikan sekarang. Lupa sama dengan ni. Okey, kalau awak perhatikan sekarang. Awak punya indeks ni ada faktor yang sama. 2N, 2N, 2N dekat bahagian pengangka. Jadi senang cerita, kita boleh bawa keluar 2N ini. Okay, kita boleh bawa keluar 2N. So kita akan faktor keluar. Ingat ya, nak hadap SPM ni, please master bahagian faktor keluar. Awak kena pandai faktor keluar. Sebab itu adalah penyelesaian kepada masalah indeks dan penyelesaian kepada kebanyakan masalah yang melibatkan algebra. Okay, so kita faktor keluar 2 kuasa N. Jadi apa yang tinggal di dalam adalah dia punya saki-waki ni So kita ambil yang ini dulu. 2 kuasa 2 tolak. Okay, tolak tak payah letak di luar N. Sebab kita tahu bila tolak ni dia applicable pada kedua-duanya. So kita tolakkan dengan 2 kuasa 1. And then kat sini macam mana? 2N ni dah bawa keluar. So ini akan tinggal 1 per 2 kuasa 1. So tambah 1 per 2 kuasa 1. Kalau awak kembangkan semula, awak akan dapat yang asal. Okey, 2N darab 2 kuasa 2. Dapat ini. Tolak 2N darab 2 kuasa 1. Dapat yang ini. Kemudian tambah 2N darab 1 per 2 kuasa 1. So akan dapat 2N per 2 kuasa 1. Itu maksudnya faktor keluar. Okey. Next step, awak perhatikan dalam kurungan ni sekarang semuanya adalah nombor. Dah tak ada huruf. Dah tak ada algebra. Kita panggil algebra ke? Tak ada unknown. Okay, tak ada unknown. So kita boleh solve. Kita boleh selesaikan. Jadi kita akan selesaikan yang ini. Malam-malam dia terang tak? Oh, dia terang juga. Tadi buat siang dia tak berapa nak terang kalkulator ni. Okay, 2 kuasa 2 tolak 2 kuasa 1 tambah dalam kurungan 1 per 2 kuasa 1. Okay, cikgu buat kurungan sebab melibatkan pecahan. So, akan dapat jawapannya. Okay, 2 nombor bulat 1 per 2. And then boleh tukar. Okay, awak tekan shift. And then awak tekan ABC sekali. Awak boleh tukar dia dalam bentuk pecahan tak wajar. So, dapat 5 per 2. So, kita dapat kat sini dalam kurungan 5 per 2. Kenapa cikgu nak tukar dalam bentuk pecahan tak wajar? Sebab cikgu nak jadikan bentuk dia macam ni. Kita dah nak hampir ni, nak siap dah. Okey, kita nak siap dah. Jadi apa step yang seterusnya? Awak perhatikan 5 per 2. 2 ni kita boleh jadikan dia asas 2. Kan? Sebab 2 kuasa 1 akan dapat balik 2. Okey, jadi kita ubah. Kita ubah jadikan 2N. Yang ini adalah 5 per 2 asas 1. Terbalik. Asas 2 kuasa 1. 2 kuasa 1. Kita akan dapat 2. Okey. So nampak tak? Dah nampak macam sama. Dah nampak macam sama dah ni. Kita kena bawa keluar 5. Okey, kita bawa keluar 5. 2N ni kita macam swap. Sebab dia di bahagian atas. Okey, di bahagian pengangka. So basically, dia adalah 2N darab 5. So bila darab ni, kalau kita terbalikkan pun 5 darab 2 kuasa N pun akan dapat yang sama. Okey, so kita ubah. Kita ubah. Kita letak 5 yang dekat luar. 2N ni kita transfer pergi sini. Kita tengok cikgu just swap sahaja kedudukan 5 dengan 2N. Sebab cikgu nak satukan yang asasnya sama. Okey, lepas tu sekarang 5 ni nombor bulat kan? Okey, yang ni kan kita boleh ubah balik dalam bentuk M tolak N. Tengok bahagi. So kita boleh ubah dalam bentuk M tolak N. Jadi sekarang indeks adalah N dengan 1. So dia akan jadi 2
N tolak 1. Tara, sama tak bentuk dia? Dah sama. Okey. Bila dah sama, jadi kita boleh buat kesimpulan. Jangan lupa kena buat kesimpulan. Sebab dia, walaupun dia tak kata dia nak nilai P, tapi dia dah mention P ialah pemalar. Dia dah spesifikkan P kat situ. So, just keluarkan apakah nilai P. Itu sahaja. Okey. Apakah nilai P? So, kalau bandingkan 2 kuasa N tolak 1, and ada P dekat luar, maksudnya P adalah 5. Okey. Siap untuk jalan kerja step yang pertama. Soalan dia ni kiranya berangkai lah juga kan, sebab ada 2 soalan. Okey, so dari segi peruntukan markah, dari segi peruntukan markah, apabila awak berjaya buat dalam bentuk ini, so awak akan dapat 1 markah. Kemudian awak keluarkan nilai P, awak akan dapat markah yang seterusnya. Okey, so kita dah habis stage yang pertama. Baru first round, kita ada seterusnya. So, kita akan guna seterusnya. Dan selalunya, bila ada seterusnya, maksudnya awak akan guna jawapan yang soalan sebelum. Okey, itu biasalah dalam ADMAT ni. Okey, so apa dia kata? Seterusnya, disuruh awak selesaikan persamaan 8 and then 2 kuasa bla 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 bla. Yang panjang ni kan sama ni. 2 N tambah 2 tolak 2 N tambah 1 tambah 2 N tolak 1. Sama. Okey, sama dengan 5 and then 2 N tolak 2. Okey, so kita boleh ubah bentuk dia sekarang. Kita salin dulu soalan. Soalannya adalah 8 dalam kurungan 2 N tambah 2 tolak 2 N tambah 1 tambah 2 N tolak 1 sama dengan 5. Okey, 2N kuasa 2. Okey. So, yang ini kalau perhatikan ni tadi adalah jalan kerja kita. Kan? Kita suruh ungkapkan dalam bentuk. So, maksudnya kita boleh pakai bentuk ni, apply terus pergi sini. So, kita apply. Okey, kita apply. Kita akan dapat 8 dalam kurungan. Okey, sebab dia ada 2 kali kurungan ni. So, cikgu buat kurungan bentuk macam ni di luar. So, di dalam kita ada 5 dalam kurungan 2N tolak 1. Okey, mana datangnya ini daripada soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia suruh kita ubah dalam bentuk P 2N tolak 1. So kita dapat. Jadi sekarang ni kita pakai balik. Jangan pula yang ni awak pergi kembangkan lagi. So dah membazir masa. Okey, so dah dapat jawapan sama dengan 5 dalam kurungan 2N tolak 2N kuasa 2. So ini nombor bulat dengan nombor bulat kita boleh selesaikan. 8 darab 5. So kita akan dapat 40. Kan? And then dalam kurungan 2N tolak 1 sama dengan 5 2N kuasa 2. Okey, so kita boleh swap. Okey, dalam kes ni kita boleh swap. Swap tu maksud cikgu, nombor bulat letak dengan nombor bulat, indeks letak dengan indeks. So ni nombor bulat besar kan, jadi nombor bulat kecil bawa pergi sebelah. Apa akan jadi? Awak akan dapat di belah kiri 40 bahagi 5 sama dengan, okey, yang ini bawa pergi sebelah. Okey, so ini awak akan dapat 2N kuasa 2 per 2N tolak 1. Okey, N kuasa 2 ni pun permainan juga. Student selalu tertulis N2. Dia tak buat N kuasa 2. So, careful waktu menulis. So, 40 bagi 5 awak akan dapat 8 dekat sini. Sama dengan asas sama dalam bentuk bahagi. So, asas sama bahagi apa jadi pada indeks? Indeks akan tolak. So, asas 2 N kuasa 2 tolak dalam kurungan N tolak 1. Cikgu buat kurungan supaya nanti tak tersalah negatif simbol. Sebab ada negatif, sangat bahaya. So, kita kurungkan dulu yang bahagian bawah ni dan kita kembang. Okey. Jadi, 8 ni kita boleh ubah dalam kuasa 2. Dalam asas 2. Iaitu 8 kuasa 3. Kita dapat asas 2 kan? Apa cikgu sebut lain ni? 2 kuasa 3. Dapat 8. Masya Allah. Okay, so ni N kuasa 2. Okay, boleh kita kembangkan negatif jumpa N jadi negatif N. Negatif dengan negatif 1 dapat tambah 1. Okay, asas dah sama. Apa jadi pada indeks? Menurut hukum indeks, apabila asasnya sama maka indeksnya juga adalah sama. Jadi kita boleh keluarkan 3 sama dengan N kuasa 2 tolak N tambah 1. So macam biasalah kita nak buat kuadratik. Nampak ni kuasa 2. So 3 kena bawa sebelah. Jadi kita akan dapat N kuasa 2 tolak N. 3 bawa sebelah jadi negatif 3. Tambah 1 kita dapat negatif 2. Sama dengan sifar. Lepas tu tekanlah kalkulator. Okey. Tekan 1, 2, 3. 3 kali sampai jumpa EQN. Kod lah hadiah lupa kan.
Kita ambil nombor 1. Unknown tak mau. Kita nak degree. Okey, kuasa. 2. Unknown tu sebenarnya boleh pakai untuk sistem persamaan tau. Untuk tajuk KSSM. Tajuk ajar. Okey, tajuk ajar. Untuk tajuk persamaan serentak pun sebenarnya boleh. Lupa pula nak ajar masa video sebelum ni. Okey, so A kita adalah 1. B kita adalah negatif 1. C kita adalah negatif 2. So apakah nilai walaupun sini tulis X1. Okey, X1, pastikan jawapan awak adalah N. Bukan X. Okey, sebab unknown awak adalah N. So pastikan jawapan awak adalah N. Okey. So di sini simpan ruang untuk markah yang seterusnya, iaitu N tolak sama dengan sifar. So sini terus keluarkan. Oleh itu nilai N sama dengan X yang pertama adalah 2. X yang pertama adalah 2. So N sama dengan 2. N1 sama dengan 2. Kemudian kita ada N2 sama dengan, kita tekan lagi sekali, kita dapat negatif 1. So N2 sama dengan negatif 1. Jadi macam mana kita nak guna pakai kotak ni? Negatif, positif, salin je. Negatif dengan negatif akan jadi positif 1. Okey, yang ni compulsory sebab kadang-kadang ada skema yang bagi markah untuk awak buat kaedah pemfaktoran ni. So kita tak nak wasting sebarang markah pun sebenarnya. Okey. So kita tengok dari segi pembahagian markah ni dah siap dah. Okey, kita dah terus dapat nilai N dia. Ada 2 nilai N. Okey, dari segi pembahagian markah sebab ada 2 nilai N. So satu markah di sini dan satu markah di sini. Okey, kemudian okey. Okey, perhatikan satu benda. Tengok dekat sini. Kita tak perlu pemudahkan, betul? Kita tak perlu memudahkan, dia ada dah dalam bentuk termudah. Jadi pemfaktoran akan ada markah. So ada satu markah untuk pemfaktoran. Okey, dan satu lagi markah untuk awak aplikasi semula apa yang dah awak dapat pada soalan yang pertama ke dalam soalan yang kedua. So total markah adalah 6 markah. Okey, untuk soalan indeks dan logaritma. So awak rasa senang ke susah? Senang je sebenarnya. Cikgu jawab ni pun sambil bercakap dekat 20 minit. Tapi cikgu rasa kalau awak buat senyap-senyap kan, 5 minit siap kot kan. Okey, so all the best untuk tajuk ni. Tajuk ni senang, best. Okey, jangan mengelak. Ini antara tajuk yang juga boleh score. Okey, so jangan lupa macam biasa, sebelum tutup video ni, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe, like dan share. Thank you.